Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, murid-murid. Kembali kita ke dalam pelajaran tajuk pendidikan Islam pada hari ini. Sebelum tu mesti kamu semua tak kenal lagi kan siapa Ustaz? Mari Ustaz perkenalkan diri Ustaz lebih dahulu. Nama Ustaz Muhammad Syafiq Firdaus bin Ahmad Sabri. Kamu semua boleh panggil Ustaz Syafiq ya. Ustaz merupakan guru praktikum daripada Maktab Perguruan Islam Bangi. Seterusnya tanpa kita membuang masa dengan lebih banyak, mari kita pergi kepada topik pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak murid Ustaz, mulai sekarang Ustaz akan mengajar kelas kamu semua. Jadi diharap kamu semua dapat memberi perhatian dan memberikan tumpuan yang sepenuhnya dan fokus terhadap pengajaran Ustaz ya. Boleh tak murid-murid? Pertama sekali, jom kita pergi kepada topik pembelajaran kita pada hari ini. Ustaz nak kamu semua lihat pada gambar yang telah Ustaz sediakan. Terdapat berapa gambar di situ? Ya, 2, betul. Pandai kamu semua. Ustaz nak kamu semua bagi tahu apakah yang kamu nampak berdasarkan gambar tersebut. Cepat bagi tahu Ustaz. Apa? Gambar pertama apa gambar pertama? Tangan. Tangan dia buat apa tu? Dia tengah berjanji. Macam biasa kita berjanji kan? Tu biasanya kalau kita tengah berjanji, biasa kita buat macam tu kan? Tengok gambar kedua pula. Di mana kamu biasa nampak gambar tu? Biasanya orang buat apa di situ? Cuba beritahu Ustaz, gambar apa tu? Ya, betul. Tu merupakan gambar Masjid Nabawi. Kat mana terletaknya Masjid Nabawi ni? Betul. Di Madinah. Ustaz nak kamu semua buat kesimpulan terhadap perkaitan terhadap dua-dua gambar tersebut. Apa yang kamu faham terhadap perkaitan kedua-dua gambar tersebut dengan topik yang kita nak belajar hari ni? Cepat. Janji Madinah. Cuba lagi, apa lagi? Dekat Madinah tu ada penduduk tak? Ada. Jadi kita nak belajar apa ini? Janji penduduk Madinah. Betul dah tu. Tapi kalau kita ikut tajuk yang lebih terperinci, tajuk yang kita nak belajar hari ini iaitu kesetiaan penduduk Yathrib. Kenapa Ustaz cakap penduduk Yathrib? Penduduk Yathrib ni merupakan nama panggilan sebelum wujudnya Madinah. Murid-murid, terlebih dahulu mari kita lihat sedikit latar belakang penduduk masyarakat Yathrib. Ianya dikenali sebagai Madinah yang sebagaimana kita telah ketahui sekarang ni. Di mana tempat tersebut kaya dengan tanaman dan buah-buahan. Manakala pekerjaan utama mereka pula iaitu kebanyakannya mereka bertani dan berdagang. Seterusnya, kita lihat. Mereka kebanyakannya menyembah apa? Mereka kebanyakannya menyembah berhala. Itu sebelum wujudnya agama Islam dengan lebih meluas di situ. Di situ juga terdiri daripada pelbagai kabilah iaitu kabilah Aus, Khazraj dan beberapa puak Yahudi iaitu Bani Nadir, Bani Qainuqa dan Bani Quraizah. Jelas ya di sini? Seterusnya, penduduk yang bangsa Yahudi ni mereka mendakwa bahawa akan muncul Nabi dalam kalangan mereka, dalam kalangan kaum mereka. Oleh itu mereka ni ternanti-nanti, iaitu ataupun penduduk Yathrib ini akan menanti kemunculan daripada Nabi-Nabi tersebut. Seterusnya terdapat seramai 6 orang yang telah pergi menunaikan haji. 6 orang ni dari mana? Daripada penduduk Yathrib ni lah, telah pergi menunaikan haji dan memeluk agama Islam. Mereka juga berjanji untuk terus menyebarkan agama Islam dan kembali bertemu Rasulullah SAW pada musim haji yang berikutnya. Jelas di sini ya. Kita lihat sedikit latar belakang penduduk Yathrib. Seterusnya murid-murid, pada tahun ke-12 kenabian ni, 5 daripada ke-6 orang-orang Yathrib ni yang telah bertemu Rasulullah ni pada tahun yang lalu kembali bertemu
Nabi dengan bersama-sama 7 orang yang baru memeluk Islam. Okey. Perkara ini sekaligus dapat mengembirakan hati Nabi SAW dengan kedatangan mereka. Okey. Oleh itu Nabi ni telah meminta semua supaya berjanji terhadap 6 perkara bersama dengan Rasulullah SAW. Okey. Apa 6 perkara ni? 6 perkara ni lah yang dipanggil dalam yang dimaterai dalam perjanjian Aqabah yang pertama. Okey, ustaz nak kamu memberikan perhatian terhadap isi kandungan perjanjian Aqabah yang pertama ni. Okey. Yang pertama iaitu tidak syirik kepada Allah, yang kedua tidak mencuri, yang ketiga tidak berzina, keempat tidak membunuh anak perempuan, kelima tidak melakukan maksiat, dan yang keenam setia kepada Rasulullah SAW. Okey. Oleh yang demikian, mereka ni yang baru memeluk penduduk Yathrib ni, mereka ni berbesar hati untuk mentaati perjanjian tersebut. Mereka terima dengan hati yang terbuka. Okey. Seterusnya apabila mereka ni ingin kembali semula ke Yathrib, okey, Nabi SAW ni telah mengutuskan Mus'ab bin Umair. Okey. Kenapa Rasulullah ni mengutuskan Mus'ab bin Umair? Okey, untuk supaya bersama-sama membantu penduduk Yathrib ni untuk membantu untuk mengajar agama Islam di Yathrib. Okey. Ini kita dapat lihat dengan jelas ya, murid-murid, ini merupakan bukti bahawa Nabi SAW ni sangat memberikan perhatian terhadap dakwah dan perkembangan ilmu. Okey, kita dapat lihat dengan lebih jelas ya. Okey. Setakat ni faham? Okey, seterusnya kita pergi kepada perjanjian Aqabah kedua. Okey, bagaimana boleh wujudnya perjanjian Aqabah yang kedua ini? Okey. Kita lihat di sini pada tahun ke-13 kenabian, sebanyak 70 orang daripada kaum Yathrib, termasuk 2 orang wanita telah datang bertemu Rasulullah SAW dalam perjalanan kali ini. Okey. Nabi Muhammad SAW meminta mereka untuk berjanji setia dengan baginda, iaitu 5 perkara yang terkandung dalam isi kandungan perjanjian Aqabah yang kedua. Okey, tadi perjanjian Aqabah yang pertama, yang ni yang kedua pula. Okey, ustaz nak kamu fokus ya terhadap isi kandungan ni supaya kamu tidak akan lari ataupun tidak akan kamu dapat menyatakan secukupnya isi kandungan yang terdapat dalam perjanjian Aqabah yang kedua ni. Okey. Yang pertama, mendengar dan mentaati Nabi Muhammad dalam semua keadaan. Yang kedua, membelanjakan harta di jalan Allah sama ada ketika susah ataupun senang. Yang ketiga, lihat slide ya. Yang ketiga, menyeru manusia kepada kebaikan dan menolak kemungkaran. Okey, seterusnya yang keempat iaitu tabah menghadapi celaan orang kafir. Dan yang terakhir iaitu yang kelima, melindungi Nabi Muhammad SAW sebagaimana melindungi diri sendiri dan keluarga. Okey. Ustaz nak kamu semua ingat ya, perjanjian isi Aqabah dan pertama yang kedua ni, isi kandungan perjanjian Aqabah yang pertama dan kedua ni. Okey. Ustaz dapat buat kesimpulan sini bahawa perjanjian Aqabah ni merupakan salah satu sebab kepada berlakunya penghijrahan Nabi Muhammad SAW dari penghijrahan Nabi dan umat Islam ke bumi Madinah Al-Munawwarah. Okey, seterusnya ustaz nak kamu semua buat isi perjanjian Aqabah pertama dan yang kedua ni, tuliskan dalam bentuk peta iting. Okey, nanti submit ke ustaz ikut pautan di Google Classroom yang telah ustaz sediakan. Okey ya, boleh ya? Okey, murid-murid. Sekarang jom kita pergi kepada aktiviti yang seterusnya. Okey. Pada aktiviti yang kali ini, ustaz nak kamu semua melihat video nyanyian yang telah ustaz sediakan dan ustaz nak kamu semua ikut apa yang telah ustaz nyanyikan dan lirik lagu yang terdapat dalam video tersebut. Okey, kita nyanyi bersama-sama ya. Okey, jom kita tengok video tersebut. Ini perjanjian Aqabah pertama, mari bersama kita mengamalkannya. Pertama ialah tidak syirikkan Allah, kedua pula tidak mencuri,
Ketiga pula tidak lakukan zina. Keempat tidak bunuh anak mereka. Kelima tidak buat kejahatan. Keenam perintah Rasul tidak derhaka. Ini adalah perjanjian Aqabah, perjanjian Aqabah kedua. Yang pertama mentaati Nabi dalam semua keadaan. Kedua pula membelanjakan harta setiap masa susah dan senang. Ketiga pula menyeru manusia kepada kebaikan. Tabah menghadapi celaan merupakan isi yang keempat. Yang kelima lindungi Nabi macam lindungi diri sendiri. Okey murid-murid, Ustaz rasa kamu semua dah tengok kan dan menyanyi bersama-sama lirik lagu nyanyian tersebut. Okey. Jadi sekarang Ustaz nak kamu semua nyatakan isi-isi penting yang terdapat dalam lagu tersebut. Okey. Ustaz nak kamu semua senaraikan berdasar kefahaman kamu ya. Okey. Okey, kita sudah sampai ke penghujung kelas. Okey, sebelum tu Ustaz nak kamu semua nyatakan kembali isi kandungan ataupun tajuk-tajuk yang telah kita pelajari pada hari ini. Okey. Okey, yang pertama latar belakang masyarakat Yathrib. Okey. Ustaz nak kamu sebut sedikit salah latar belakangnya. Okey, yang kedua perjanjian Aqabah pertama dan yang kedua. Okey. Ustaz berharap ya kamu semua dapat mencontohi sikap kepribadian ataupun sikap tahap kesetiaan penduduk Yathrib terhadap Nabi Muhammad SAW ke dalam kehidupan seharian kamu ya. Okey. Kita ambil nilai-nilai murni yang terdapat daripada kisah tersebut untuk kita dijadikan sebagai teladan ataupun jadikan sebagai panduan dan untuk dalam kehidupan seharian kita. Okey. Ustaz rasa cukup di sini saja untuk kelas kita pada hari ini. Okey. Kamu semua sudah faham kan? Okey. Sekiranya kamu semua belum faham, harapnya boleh bertanya pada Ustaz melalui WhatsApp ataupun Google Classroom ke. Okey, sekian wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Okey, kita jumpa lagi ya. Okey.